Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, selamat kembali ke video kita yang terakhir dalam chapter 1. Okey, hari ini kita akan tengok level of service ataupun paras khidmat. Okey, what is level of service? Okey, cuba kita tengok gambar ni dulu Kita tengok gambar ni dulu, kita tengok okey. Bayangkan kita berada di laluan ini, dan di laluan ini. Yang manakah pilihan kita? Okay. Ini menggambarkan 3 situasi level of service yang berbeza. Saya rasa kesemua kita mungkin akan kata saya nak yang ini. Okay. Tapi apa yang kita dapat selalunya? Yang ini. Okay. So kita sebagai traffic planner, kita kena cuba memberi kepuasan kepada pengguna jalan kita, memberi paras khidmat yang dikehendaki. Okay, we try to do our best, but again, okay, traffic ini bergantung kepada banyak benda, tingkah laku pengguna sendiri, keadaan kenderaan, keadaan jalan, keadaan cuaca dan sebagainya, seperti yang kita tengok dalam di awal bab 1 dulu. Okay, jadi kita tengok level of service hari ini. Okay, what is level of service? LOS. Okay. Level of service memberikan kita kepada kita it measures the quality of service of the facilities. Okay. Macam kalau kita pergi, contohnya kita pergi ke counter service tu. Lepas tu kita ada borang suruh isi buah rating 1, 2, 3, 4, 5 berapa rating servis yang diberikan kepada kita. Macam itu juga dengan jalan. Jadi apa yang ditunjukkan oleh level of service ataupun LOS adalah dia menunjukkan kepada kita operational condition within the traffic stream. Dalam arti kata lain, tahap kesesakan jalan. Senang cerita macam itulah. Dan kita menggunakan huruf A sampai F. Of course lah, biasanya A akan kita relate dengan benda yang baik dan F kita akan relate dengan benda yang tidak baik. Okay. Level of service does not reflect the safety. Okay. Bukan dari segi keselamatan. Dia tak kata level of service A itu selamat. Level of service A ni bila tak ada orang atas jalan. Tak sebenarnya selamat kalau kita bawa laju. Tak sebenarnya selamat kalau jalan tu licin. Tak sebenarnya selamat kalau tayar kita botak. Tak sebenarnya selamat kalau kita ada pengaruh dadah atau kita mengantuk dan sebagainya. But what does it reflect? Dia reflect speed. Berapa laju kita boleh bawa. Travel time. Berapa masa yang kita ambil daripada untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan yang penting sekali sebenarnya yang relatekan level service ni adalah freedom to maneuver. Kita nak tukar lane, nak slow, nak laju dan sebagainya. Okay, our freedom. Okay. Sebab semakin ramai orang atas jalan, freedom kita semakin berkurangan. Okay. Now, different measure used for different facilities. Kita menggunakan berbagai kaedah untuk nak menyatakan level of service bagi setiap prasarana atau fasiliti yang berbeza. Jadi, level of service lampu isyarat, dia guna kriteria lain. Level of service pejalan kaki, dia guna kriteria lain. Level of service roadway, dia guna kriteria lain. Okay. Level of service contohnya pengangkutan awam, dia guna kriteria lain. Jadi, contohnya kata-kata speed and density for expressway, delay for signalized intersection, walking speed for pedestrian. Okay, jadi kita gunakan kriteria ataupun measurement yang berbeza untuk different facilities. Okay. Seperti yang saya katakan tadi, kita bagi dia daripada A sampai ke F. Okay. Saya rasa semua familiar dengan bentuk ni kan, bentuk parabola kita ni kan. Okay, what is this? This is speed flow relationship. Okay. Dan LOS dibuat di dalam lengkung speed flow ni. Kita tengok what is LOSA. LOSA duduk dekat UF sana tu. Okay. Sampai ke Q dia sikit saja Q dia. Ingat ni Q max ataupun kapasiti kita. Okay. And then LOSB, start the speed dah rendah sikit. Dia punya flow bertambah. Okay. And then LOSC, speed semakin berkurangan, flow semakin bertambah. LOSD dan seterusnya sampailah LOSF kat sini. Apabila
kita berada di kawasan, ingat di sini adalah stable flow, di sini adalah congested flow. So LOS, F berada di congested flow. Okey, ni A, ni B, ni C, ni D, ini E dan F. Maksudnya F duduk dekat Q maximum, very critical. Kat sini apa? Kat sini UC, iaitu laju critical half of laju free flow dan terletak pada KC, iaitu half of jam density. So anything happen kat sini, kita akan dapati flow dia akan berkurangan dan laju dia pun berkurangan sampailah terus jam tak bergerak kat bawah ni. Okay. That is LOS punya diagram. Okey, kita tengok bagaimana penerangan dia. Okey. You have to refer to the latest ATJ ataupun Malaysian Highway Capacity Manual berdasarkan untuk level of service ni. Sebab yang saya bagi ni, saya rasa sekarang untuk Malaysian Highway Capacity Manual, dia dah tukar nilai-nilai ini. Ini nilai yang dulu ni. Okay. What is LOSA? LOSA jarang kita dapat. Kalau kita tengok kat sini pun, nak kata ni A pun dia tak truly A lagi. Okay. Kenapa? Sebab banyak kereta dalam ni. LOSA ni sepatutnya satu kereta kat sini, satu kereta kat sini, satu kereta kat sini je. Okay, ini sebab saya ambil daripada gambar di atas jalan sebenar yang tak dapat LOSA ni. Kena datang awal lagi. Asalnya kena awal lagi lah baru dapat. Okay. What is LOSA? LOSA, free flow with low volume density and you have high speed. Driver can maintain their desired speed with little or no delay. Maksudnya kita boleh bawa pada kelajuan yang kita hendak. Okay. Selagi mematuhi apa laju yang dibenarkan lah. Okey, itu LOSA. Kita boleh pergi ke lane mana kita nak. Okey. Kalau kata sini satu, sini satu, sini satu je, kita boleh tukarlah lane mana yang kita nak. Itu LOSA. What is LOSB? LOSB pula adalah stable flow, masih stable flow, kita tengok masih ke atas tadi. Operating speed dah mula tak boleh nak bawa selaju yang kita nak tadi dah sebab dah ada orang lane atas jalan tu. Okey. Dan mungkin kalau kita nak terlaju, oh ada orang kat depan, nak pergi ke lane sebelah, ada orang di lane sebelah dan sebagainya. Dah mula maneuver kita agak terkesan disebabkan oleh kehadiran pemandu-pemandu lain di atas jalan kita. Okey. Next, LOSC. Okey, LOSC, kenderaan dah semakin banyak atas jalan. Okey. Masih stable flow, kita punya speed, kita punya pergerakan dah mula terganggu. Contohnya kalau kawan ni nak laju, ada kereta depan, nak ke sebelah, ada kereta sini. Jadi dah mula terganggu disebabkan oleh kenderaan dah semakin banyak di atas jalan. Okey. Delay still masih boleh diterima. Okay, kalau kita tengok yang lamanya V over C 0.43. What is V over C? Volume jalan tersebut dibandingkan dengan kapasiti ataupun maximum flow tadi. Okey. 0.43. Okey, kalau kita tengok balik yang ni, okey, ni ah. LOSC, okey. Ni ha. Okey. V over C ni ha. Dia dari sini sampai sini. Okey. This is our C. This is our volume. Volume bahagi kapasiti. Okey. Now, that's C. Allahu Akbar. Okey, now D. D dah mula nak unstable. Speed masih lagi boleh kita control. Okey, dah mula macam ni. Kalau kita tengok, kita dah mula pergerakan kita dah mula terganggu oleh orang lain dan kita biasanya kita punya pergerakan kita speed tu dikawal oleh orang lain. Kalau orang slow kita kena slow, orang laju kita kena laju. Kalau kita tak laju nanti orang horn kita pula. Okey, tu D. Kita tengok E. E dah mula agak unstable. Okey. Operating speed dah rendah dan kadang-kadang mungkin terberhenti-henti sekejap. Okey. Volume dekat-dekat nak sampai kapasiti, tapi belum sampai kapasiti lagi. Okey, dia boleh reach sampai ke kapasiti, meaning that kereta ni dah rapat-rapat dah. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, motor dah mula menyelip kat tengah. Tadi kalau kita tengok motor boleh duduk kat tengah jalan lagi. Sekarang kalau kita tengok, kalau yang F ni motor memang tak duduk dalam lane dah pun. Okey. Dan kereta dah mula bersusun. Okey. So kalau F dia panggil force flow, meaning that orang depan berhenti, kita berhenti. Orang depan bergerak, kita bergerak. Okey. Nak pergi ke tepi dah tak boleh. Jadi kita ikut aja lorong kita.
Kalau anybody try to change the lane, dia akan jadi buat keadaan jadi semakin buruk. Okay. So speed and volume can drop to zero. Why? Bila katakanlah kau ni berhenti, kita mungkin terhenti terus. Kalau katakanlah anything happen kat sini, terus jalan ni akan jadi jam. Queue of vehicle backing up from a restriction downstream. Jadi kalau kat depan tu ada apa-apa berlaku, maka kalau tengok kita akan queue semakin ke belakang. That is LOSF. So kita ada LOSA yang paling bagus sampailah LOSF. So that is level of service for highway segment untuk roadway. Untuk roadway based on volume per capacity. Okay. Ingat saya kata tadi kalau untuk lampu isyarat based on delay, kalau untuk pedestrian akan jadi lain pula. Kalau untuk apa pengangkutan awam dan sebagainya dia akan jadi, kita akan tengok kriteria yang lain. Okey. Saya rasa itu saja apa chapter 4 kita. Okey, ini reference ni pun saya rasa saya tak update ni. Okey, ini buku Melayu yang hari inilah. Buku Allahu Akbar buku ni. Okey. Lepas tu ini buku Inggeris. Saya pun dah hilang dah buku dia ke mana dah. Apa saya punya soft copy pun dah tak ada dah. Okey. Ini buku yang bagus. Ni ada kat library. Ni sepatutnya ada kat library. Saya suruh library order RTVM. Okey. Ini RIM GL pun sepatutnya ada kat library. Lepas tu ATJ pun sepatutnya ada. ROS ni pun sepatutnya ada. Kesemua sepatutnya ada kat library ni. Okey. Cuma pergi dapatkan yang terkini lah. Ini ada juga yang bukan terkini lagi ni. Okey. Highway Constitutional 2010 pun dah keluar dah sekarang. Okay. These are the references. Or you can even try to search online lah kalau ada. Okay. Kalau nasib kamu baik adalah yang orang uploadkan PDF sama ada cetak rompak ataupun tidak. Tapi berhati-hatilah dengan cetak rompak dan sebagainya tu. Okay. Saya rasa sampai situ dulu. Dan I don't think you want to be in this situation. But again, this is the regular scenario of view during our festive season. Tengok nak balik raya dan sebagainya. Bukan setakat jam macam ni, kita buat kontraflow lagi. Kita ambil lane sebelah, kita buat untuk laluan yang jam tadi. Okey. Kalau kat sini saya rasa ni dah kontraflow ni, dah terbalik kan semua ni. Okey. Dia siap bagi tiket kat sini. Ini during apa masa jenis apa bagi tiket dan sebagainya. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang dah duit pun dah tak laku. Okay, kena pakai Tashengo saja ataupun e-wallet. Okey. Okey. Macam mana kita cuba buat pun kita kata kita buat expressway. Should be speed limit dia berapa? 110 kat situ kita tengok. Tapi kalau dah demand tinggi, macam inilah jadinya apabila semua orang bergerak pada masa yang sama. Okey. Nanti kita akan tengok lagi kalau kamu nak belajar mengenai benda-benda tu, boleh sambung kelas master nanti. Okey, ataupun ambil kelas-kelas option yang kita offer. Jadi sekian dulu, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, nanti kita jumpa dalam video kita seterusnya, iaitu chapter 2. Assalamualaikum dan selamat berehat.